A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat lagi kita bertemu pada pagi ini, dan insya-Allah sama-sama kita akan kupas topik pada perbincangan kita yang semalam, dan kita akan sambungkan lagi dengan penjelasan-penjelasan yang akan memberikan kita makna yang lebih mendalam, mendasar, dan bagaimana yang dasar itu tadi hendak kita angkat kembali supaya dia menjadi satu benda yang boleh dizahirkan, diperlihatkan, dinampakkan sebagai sesuatu yang menjadi prioriti kita dalam urusan hidup kita. Jadi sesuatu yang lama dah hilang akan kita kembalikan, akan kita nampakkan, akan kita tunjukkan menjadi satu bainat. Bainat, satu bukti. Bukti yang menjadi penjelasan kepada kita dalam kita memahami hakikat kejadian hidup kita yang selama ini asalnya bagaimana, dan kemudian hendak diakhiri dalam keadaan yang bagaimana. Semua perjalanan itu Allah telah nampakkan dan Allah telah berikan jalannya, laluannya, kaedahnya. Tetapi adakah kita berada di atas jalan yang Allah nampakkan, atau kita ni masih lagi tercari-cari, mencari-cari lagi jalan tersebut, sehinggalah usia kita pada hari ini sudah mencapai usia yang berapa tahun, sudah mencapai usia yang menjangkau keadaan ataupun telah pun memasuki fasa yang bagaimana. Adakah fasa hari ini menjadikan kita orang yang Allah kehendaki, ataupun Allah sudah pemberi tangguh? Kena tahu ni, kita pun kalau ikutkan sampai satu masa kalau kita dah hari-hari nasihat orang kan, kita dah bagi tahu nasihat, kita dah bagi teguran, kita dah bagi amaran, kita bagi peringatan, kita bagi ancaman, kita nampakkan juga kegusaran, kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran, kan? Kita bagi pula berita gembira, kita bagi juga dalam bentuk acknowledgement, pujian. Tetapi andai kata manusia itu masih lagi dalam keadaan, orang yang kita sayangi itu masih lagi dalam keadaan ingkar, zalim, masih lagi menipu, masih lagi bercakap bohong, masih lagi bersikap seperti acuh tidak acuh, sambil lewa, tidak menghargai, maka kita sendiri pun sebagai manusia, kita sendiri pun akan rasa kita dah jadi orang yang bosan dengan sifat-sifat manusia yang begitu. Walaupun itu adalah orang yang kita sayangi, kalau terdetik saja perasaan, dah malas lah nak tegur. Once dah keluar perkataan tu, dah lah, tegur pun tak jadi apa kan. Kalau orang utara dia cakap, lantak pi kat hang lah kan, mampu happy hang lah. Jadi kalau kata kita dah mula terkeluar daripada mulut kita macam tu, maka Allah pun dalam perkataan lain, Allah pun ada mengeluarkan ayat-ayatnya juga. Maka apabila Rasulnya telah sampai kepadamu, tapi kita pula memilih jalan yang begitu, jalan yang masih nak duduk dalam keingkaran, maka Allah pun dengan mudahnya Allah menampakkan, pergilah kamu kepada kematian. Okey? Dengan mudah Allah cakap apa? Pergilah kamu kepada kematian. Bahasa Allah lembut, bahasa Allah indah, bahasa Allah cantik, kena pula dilagukan, kena dengan harakatnya, memang cantik kita akan sebut. Tetapi pergilah kepada kematian itu dalam bahasa utaranya, pergi mampus. Pergi mampus itu tandanya Allah pun sudah jadi, Allah sendiri dah tak peduli dengan kita. Sebab tu Allah terbalikkan bumi, Allah terbalikkan bukit, gunung ganang, Allah lanyak kita ke dalam perut bumi. Apa yang berlaku kepada kaum Nabi Lut. Allah mungkin dah tak ambil kisah tentang kita, Allah terus hapuskan umat itu dalam satu tempoh, semalaman saja selesai. Itu berlaku kepada kaum Samud. Turunnya halilintar dan petir, kemudian overnight hilang. Allah bagi tempoh 3 hari bertaubat. Lepas tu
Masih ingkar, huyub semuanya. Lut, Allah keluarkan nabinya, rasulnya, kemudian umat yang kita termasuk dengan isteri Nabi sendiri pun hapus. Nabi Nuh bagi peluang pun dilingkupkan dengan itu, dipanggil umat-umat yang mujrimin, Allah sebut dalam Quran. Mujrimin kalau ikut terjemahan dinampakkan sebagai umat yang berdosa. Tapi dalam ayat yang lain ini adalah umat-umat yang nak digantikan. Okey? Pegang keyword umat yang nak digantikan. Adakah kita ini akan menjadi umat yang bersilih ganti sahaja di atas muka bumi ini, hanya melaksanakan proses penciptaan, hari ini ada, esok boleh digantikan dengan semudah itu, dan kehilangan kita tidak dirasai pun kehilangan itu. Keberadaan kita ibarat tidak ada. Ada macam tak ada, tak ada pun tak apa. Tahu? Ini benda yang kita nak kaitkan dengan apa yang kita nak sembang selepas ini. Tahu, lembu kan, kita sembelih, kita bela, tak ada perasaan. Lepas sembelih dah, kita ganti dengan lembu lain. Kan? Bela lembu untuk kita makan, ni buat korban. Tiap-tiap tahun kita sembelih kan. Kalau kita ni tokek lembu, saya ni anak penggembala lembu. Ayah saya adalah tokek lembu. Jadi waktu kecil lagi saya dah bersama-sama dengan lembu, bermain dengan lembu. Jadi berurus niaga dalam urusan lembu. Jadi ayah bela kampung lah, bukan ke cara orang yang sekarang ni kalau dah ikut feedlot. Okey, cara kampung ada satu bangsa lembu dia, kemudian dia akan keluar masuk lah. Okay, macam mana kita mengambil keuntungan atas lembu ni, masuk hari ni, bela seminggu, bela sebulan, kemudian jual takaran dia, kita gemukkan lembu. Itu kaedah kita lah dalam kita membela lembu. Tapi bicara ni adalah lembu tu kita tak ada perasaan, walaupun kita sayang lembu tu. Ni kita sayang lah. Kadang tu kita bela daripada anak kan, bela daripada anak, lepas tu sampai usia dia kita kena sembelih. Why? Itulah lembu yang terbaik yang kita kena jadikan lembu sembelihan, korban yang kita nak jadikan sebagai tanda ibadah kita. Dalam ibadah korban, sebaik-baik korban adalah korban yang kita bela daripada kecil, ataupun kita sendiri yang membelanya. Itu korban yang terbaik kalau ikut dari sudut saranan syariat lah. Jadi bagaimana padanan cerita yang kita nak ambil daripada syariat itu tadi, nak dimasukkan dalam konsep pendidikan agama yang dapat pada kita. So ini perasaan dia. Kalau kata lembu kita sembelih, kita makan lagi lembu tu, kita tak akan rasa apa-apa kan? Walaupun itu adalah lembu yang kita bela sendiri, kita tetap boleh makan dia, kita tetap sanggup untuk makan dia. Why? Sebab nothing, dia adalah makanan kita. So begitulah cerita tentang Al-Baqarah yang akan kita nampakkan nanti. Kita sedap baca surah Al-Baqarah, but then apa falsafah jahiliah yang ada di sebalik Al-Baqarah itu yang nak kita ambil input, dan juga bagaimana kita nak keluarkan outputnya supaya kita boleh melaksanakan perintah-perintah ayat itu. Adakah sekadar kita ni nak digambarkan Allah hidup bagaikan seekor lembu? Boleh datang dan pergi, boleh bersilih ganti, beranak, kita makan, sembelih makan. Kerjanya hanyalah untuk hidup, makan, tidur, beranak pinak, kemudian disembelih, dagingnya dimanfaatkan, kemudian bersilih ganti pula generasi dia. Adakah itu sekadar perjalanan hidup kita yang Allah dah mula gambarkan, bermula daripada surah kedua Al-Baqarah yang terkandung di dalam kitab. Once terkandung dalam kitab, ia adalah satu ketetapan. Ketetapan yang pasti bermula daripada surah Al-Baqarah, surah kedua dinampakkan who we are. Siapa engkau? Siapa sistem yang kita pakai? Sistem apa yang kita pakai di muka bumi hari ini? Bagaimana manusia semuanya ini hari ini dimakan oleh siapa? Tahu, kita hari ini dikunyah sampai lumat, sampai hancur oleh sistem yang manusia sendiri cipta, dan manusia itu menggembala manusia sendiri. Manusia yang memperhambakan manusia sendiri, manusia yang mempergunakan manusia sendiri. Itu yang sistem yang sedang berlaku di atas muka bumi ini. Perhambaan berlaku dalam sudut yang sangat-sangat menyedihkan, dan kita, bukan kita tak tahu sistem itu berada di depan mata kita, tetapi kita sendiri yang berkejar-kejar ke arah sistem tersebut, dan kita sendiri sanggup merelakan diri kita diikat dengan tali yang mengikat kita kepada pohon yang tidak pasti. Kita sendiri sanggup membiarkan diri kita, tahu, relakan diri kita, menyerahkan diri kita kepada Taghut, menyerahkan diri kita kepada sesuatu sistem yang kita tahu hujung pangkalnya dia akan menyebabkan kita, isteri kita, anak, cucu, cicit kita semuanya akan duduk di dalam sistem yang sama. Penjajahan, kolonisme yang berlaku itu, bagaimana mereka masuk ke dalam tanah tumpah air kita ni, tanah air ni,
duduk di tempat kita, lalu mereka memporak-perandakan sistem kita, divide and rule kan. Kemudian mereka masuk dan mereka membina satu sistem daripada pendidikannya, pekerjaannya, hiburannya, sosialnya, ekonominya, dan semuanya dilambakkan kepada kita dalam satu sistem yang sangat sistemik. Kita tak boleh lari. Engkau masuk dalam sistem ni, engkau kena duduk dalam sistem ini pula. Engkau terpaksa duduk dalam sistem yang lebih besar pula. Dan sistem yang itu akan ada sistem yang lebih besar, birokrasi yang lebih besar. Dan dia akan menjadi satu naungan yang akan menyebabkan kita terduduk di dalam suasana terkepung. Itulah feedlot yang telah mencipta kepungan dan juga menjadi satu bentuk bangsal, satu bentuk reban, satu bentuk ladang yang kita ramai-ramai berjemaah duduk di dalamnya. Jadi ambil nafas, tarik nafas sekejap, renung-renungkan, fikir-fikirkan. Kita ini adalah manusia yang bagaimana sebenarnya di atas muka bumi ini. Adakah kita hanya jadi manusia yang dilahirkan keluar daripada perut mak, kemudian kita dilabelkan dengan nama Islamnya, kemudian kita mengakui kita beriman, kita mendapat satu petunjuk bernama Al-Quran, kita dikenalkan dengan muqaddam. Lalu muqaddam itu kita membacanya tanpa kefahaman. Disambung pula dengan Al-Quran yang kita baca. Lalu kita akan menghafalnya. Sungguh-sungguh kita membacanya, tetapi kita jauh daripada memahaminya. Sampai satu ketika kita meninggalkan Al-Quran itu. Kenapa? Kerana kita sudah selesai urusan dengannya. Bila kita dah khatam Al-Quran, siap dengan pulut kuningnya, siap dengan majlis khatamnya, siap dengan urusan yang menanda kita sudah mencapai satu fasa kematangan agama ketika kecil. Lalu hubungan kita dengan Al-Quran pun hilang. Hilang selama mana kita tidak memerlukannya. Dan tiba-tiba Al-Quran itu diperlukan balik. Kenapa? Demi untuk melestarikan impian kita berkahwin. Diambil menjadi satu bahan yang diletakkan sebagai satu simbol akad perkahwinan. Aku kahwin dengan si dia dan si dia, si Fulan dengan si Fulan, bersaksikan hantarannya adalah satu kitab Al-Quran. Tapi begitulah kita berlakon di depan Allah, berlakon di depan manusia. Kita hanyakan orang yang berupa-rupa. Ketika kita memerlukan agama, lalu kita memeluknya dengan sepenuh hati. Ketika mana kita memerlukan manusia, kita akan memeluknya dengan sepenuh jiwa. Kita sanggup korbankan diri kita demi wanita. Kita sanggup korbankan diri kita demi harta. Kita sanggup korbankan apa saja yang kita ada demi nama, pangkat, social status. Apa saja, asalkan impian dan cita-cita manusiawi kita itu tercapai demi untuk meletakkan kita dalam satu taraf manusia ketika itu. Andai kata waktu itu kita adalah manusia yang memerlukan nama, pangkat, jawatan, kita rela berbuat apa saja demi untuk mencapai impian yang ditanam daripada kecil. Itulah kehidupan kita yang hari-hari kita bergelumang dengan tempat yang sama, permainan yang sama. Dan akhirnya dunia ini adalah ladang dan dinampakkan Allah pun kata ini adalah tempat untuk kita bermain dan bersenda gurau. Tapi Allah question, adakah aku ciptakan engkau semata-mata untuk bermain-main? Ingat surah Al-Mu'minun, surah 23 itu surah Al-Mu'minun. Ada di dalamnya 115 ayat Allah menampakkan. Allah persoalkan kita. Adakah engkau mengira bahawa kami ciptakan engkau untuk bermain-main saja? So, soalan-soalan ini kena tanya. Kita seronok tengok lembu bebas, tidak ada peraturan. Kadang-kadang live dia sangat indah, nampak rumput yang lebih cantik, dia akan beralih ke rumput yang lebih indah. Tetapi rumput yang sama depan mata dia tu pun cantik, cuma dia nampak yang lain tu lebih baik. Lompat ke sana, lompat ke sini, pergi ke sana, pergi ke mari. Begitu juga kita dalam bekerja. Once kita duduk di satu tempat yang kita dah rasa selesa, tapi kita sentiasa nampak jawatan yang lain, pekerjaan yang lain, tempat yang lain itu sentiasa lebih hijau daripada tempat kita. Dan kita akan terus pergi ke sana. Aim yang lebih tinggi. The higher level we aim, the higher level, the higher ranking yang kita mahu, kita nak jadi. Pagi tadi saya bagikan satu contoh yang mudah. Kita tak pernah puas. Kita tak pernah rasa pun kepuasan kerana kita tidak ada ketenangan dan keredaan. Dua tanda keperluan dan kepentingan syurga itu hilang daripada keinginan dan kemahuan kita. Apa yang hilang? Bila mana kita tidak tenang melihat orang lain memiliki lebih dari kita.
Kita tidak redha apabila kita dapat hanya ini saja. Aku nak lagi, aku nak lagi, aku perlukan itu, aku perlukan ini. Nafsu kita itu sentiasa kuat. Maka pakai Honda City, dah pakai dah rasa hebat, tapi sampai satu masa kita lihat ada kereta lain pula yang kita berkenan beli, kemudian nampak lagi hebat, rasa kena pakai Suriko. Oh, hebat pula dah pakai Suriko. Satu ketika nampak Benz selalu sebelah kita, seronok pula pakai Benz, cari sana. Sampai satu kita dah rasa sebenarnya apa yang kita cari, melainkan semua itu hanyalah satu brand yang kita beli, dan dengan apa yang kita cari itu, kita tak sedar banyak perkara yang telah pun kita komit, dari segi ribanya, dari segi pinjamannya, dari segi kehidupan kita. Banyak sebenarnya yang kita kadang-kadang kita tak sedar. Halus sahaja permainannya, dimanipulasikan benda ini, diletakkan dalam angan-angan kita sebagai manusia. Dunia ini begitulah sifatnya, mengejar impian yang tidak pernah tamat dan habis, sehinggalah kita mati, dan baru kita rasa sedar yang kita nak kembali semula ke dunia ini, nak melakukan satu amal yang kalau boleh Allah kembalikan kita semula ke dunia, dan kita berdoa kepada Allah, aku ingin melakukan amal kebajikan, amal soleh yang aku tak pernah lakukan sebelum ini. Ada tak ayatnya dalam Quran? Ada ayatnya dalam Al-Quran. Cerita tentang umur manusia ini sangat-sangat banyak di dalam Al-Quran. Hanyalah kalau kata kita faham the message, how sarkastiknya Allah dalam bercakap sesuatu tetapi Allah memaksudkan yang lain. Dalam Allah memberi perumpamaan, Allah sedang menyindir kita tetapi kita tidak perasan sindiran Allah itu sangat keras, sangat pedas. Tetapi begitulah kita. Allah sendiri pun cakap, bagaimanakah kamu ini? Telah datang seorang Rasul kepada kamu, tetapi engkau masih memilih untuk menjadi orang yang ingkar. Itulah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kefahaman. InsyaAllah, saya rasa itu baru mukadimah. 17 minit dah mukadimah dia. Harapan saya apa yang kita jentik ini dapat memberikan kita sedikit sebanyak kemahuan untuk kita kembali dalam memahami Al-Quran. Bukan sekadar kita menjadikannya sebagai satu bacaan yang hanya sedap di mulut, yang indah di mata kita dalam kita melihatnya, dalam kita membacanya. Betul, kita melihat Al-Quran itu cantik dari segi tulisannya, tetapi sangat indah kalau kita dapat laksanakan apa yang cantik di mata kita tadi dalam bentuk akhlak yang terzahir, dengan perkataan kita yang kita boleh susun dalam bahasa yang sangat indah, dan semuanya itu datang daripada kata-kata Allah, bukan kata-kata ciptaan manusia, tetapi kita mampu menegur manusia sebagaimana datangnya teguran daripada Allah. Itu yang lebih cantik, itu yang lebih baik. Okey, terima kasih kepada semua yang memberikan komen. Alhamdulillah, saya tadi tak sempat tengok, okey, tetapi sekurang-kurangnya apa yang ada di dalam komen-komen kalian ini, dia memberikan saya sebanyak memberikan kita banyak peluang untuk saya menilai dan melihat kefahaman sahabat-sahabat yang komen. Dan saya memang kerja saya macam itulah. Pertama, selepas selesai daripada setiap apa yang kita sampaikan, first adalah kita melihat komen-komen yang ada. Kadang dalam kita bercakap kita tak sempat nak follow komen-komen yang ada. Itu yang saya suka. Andai kata setiap apa yang disampaikan dicatat, dan kemudian saya boleh betulkan kalau ada tersalah fahaman di situ. Dan kemudian andai kata ada pandangan, ada sedikit sebanyak perkongsian, kesan ataupun pesan. Kesan itu apa yang terkesan dengan penyampaian yang dinampakkan, terus saja komen di situ. Mudah-mudahan dia menjadi satu nota untuk kita tambah baik di masa depan, kan? Ada benda yang kita nak melihat dari sudut yang lebih halus. Kadang-kadang kita dapat satu perkara itu, kita tak perhalusi lagi, kita cuma cakap secara spontaneous. Di situ ada satu point yang sangat besar. Mungkin point itu saya boleh ambil dan kita boleh hook, pinkan untuk kita sampaikan dalam siri-siri dan episod yang lain. Sebab dalam 1 jam yang ada ni, percayalah, tidak semua mampu disampaikan setulus yang jelas. Jadi kita nak cakap, kadang-kadang benda tu lalu depan kepala kita, ayat ini, tetapi ayat itu pun kita kena reserve. Sebab apa? Ayat tu ada lagi penjelasan yang lain. Tapi main point kita tu ada. Sebab kita ada aim. Setiap siri ni ada matlamat dia. Kenapa kita sampaikan? Kadang-kadang dia cuma dapat pergi secara surface, dia tak dapat pergi secara mendasar. Kerana yang mendasar ni, dia memerlukan penjelasan yang lebih daripada 1 jam. Dia memerlukan penjelasan yang lebih daripada sekadar kita bercakap di sini. Melainkan apa yang saya sampaikan di sini hanyalah untuk menjentik minda kita, menjentik akal kita, hati kita, supaya kita sedar bahawasanya kita ini siapa di sisi Allah.
Dan siapa pula kita di sisi manusia? Kita ada keluarga, kita ada ibu, kita ada bapa, kita ada anak-anak. Semua ini adalah orang-orang yang penting dalam diri kita. Tapi sejauh mana pun pentingnya mereka di atas muka bumi ini, dalam darah daging ini, tetapi Allah nampakkan banyak tak dalam Al-Quran sejarah hidup Nabi-Nabi, bagaimana mereka terputus silaturahim darah daging, walaupun anak sendiri, isteri sendiri. Tetapi apabila datang soal hukum hakam dan prinsipal melibatkan agama, kenapa mereka terpaksa berpisah? Terpisah kerana perbezaan akidah, terpisah kerana fahaman yang berbeza, walaupun dalam keluarga sendiri. Jadi ini semua adalah pelajaran untuk kita. Kerana dalam kita mencari kebenaran ini, kadang-kadang kita akan mula realize, kita mula tersedar kesilapan yang kita buat dahulu, dan kita mula untuk mengubah jalan dan laluan kita. Mungkin dulu seorang yang kita jahil, ataupun kita jadi orang yang degil, kita mula melakukan segala maksiat yang kita tak sedar. Maksiat itu melahirkan lebih banyak keburukan-keburukan, sehingga jatuh kepada isteri, suami, ataupun dia menghidap pula kepada anak-anak. Sampai satu masa umur 40 ke 50 tahun, dan kita berazam untuk mengubah diri kita. Tetapi kerosakan yang kita dah buat di belakang kita, yang dah pun dihidapi oleh anak, isteri, suami jika ada, semua itu sudah membarah. Kita tak boleh ubah mereka, tetapi yang kita boleh ubah hanyalah diri kita. Dan itu berlaku dalam surah Tahrim, surah 66 ayat 6. Qu anfusikum wa ahlikum naro. Kita hanya boleh selamatkan diri kamu dulu, dan kemudian baru keluarga kita. Dan itulah yang kita rasa kita mampu buat. Hanya yang kita dah rasa diri kita saja yang lepas. Selamatkan dulu diri kau. Tetapi hakikat syurga, kita perlu masuk berpasang-pasangan. Siapa pun kita ni akan masuk melalui pasangan. Anak akan ada ibu bapanya, suami akan ada isterinya, isteri akan ada suaminya. Kalau ikutkan begitulah, masuklah secara berpasang-pasangan. Tapi kalau kata kita masuk syurga dalam keadaan sebatang kara, di dunia ini kita dah rasa sedih. Ya, bayang kita duduk dalam rumah tangga kita kan, kita nak anak kita menikmati nikmat ketenangan, tetapi anak kita memilih untuk duduk di luar. Rumah tak jadi tak tenang. Sepatutnya rumah jadi tempat yang tenang. Kita dengan anak kita boleh bersembang santai, duduk dekat rumah. Kita boleh bentuk dia dengan pelbagai pendidikan. Tapi anak kita lebih suka untuk duduk di luar rumah, lebih suka duduk dengan kawan-kawan dia. Kadang-kadang kita sebagai mak bapak pun, kita pun dengan rela hatinya, kita dengan redanya, kita benarkan dia pula duduk dengan kawan-kawan. Tak ada rasa cemburu pun kita. Anak keluar pagi, balik malam, kita tak cemburu. Mak tak rasa apa-apa. Just question tu kadang-kadang benda itu normal kan. Pergi mana, buat apa, tapi perasaan cemburu itu tidak ada. Daripada kecil lagi kita sudah izinkan anak-anak kita keluar. Sampai dia besar, dia tidak attach dengan rumah. Suami tidak attach dengan rumah. Kalau kerana urusan kerja tu tak ada masalah. Tapi kalau urusan lain, suami lebih banyak berada di luar untuk urusan diri sendiri. Isteri boleh dibebaskan, pergi shopping dengan kawan-kawan perempuannya, boleh pergi hiking ke, pergi naik bukit ke. Suami tidak rasa cemburu. Malah suami sendiri yang izinkan. Tak apa, boleh pergi. Sebulan sekali nak pergi, tak ada masalah. Okey. Kan? Okey di situ. Tetapi di mana kita nak meletakkan satu perasaan bahawasanya apa saja yang berlaku kepada isteri itu, dia menjadi tanggungjawab kepada kita. Tahu? Dengan izin, ni dengan izin dosa yang diizinkan. Kita panggil dosa yang diizinkan. Bila mana suami ni dah mengizinkan isteri walaupun dengan izin, dosa tu ditanggung. Kalau ikutkan dosanya ditanggung suami lah. Bila dah diberi izin, keizinan kita itu menyebabkan isteri berada di luar rumah. Dan dengan keizinan itu, dengan pakaiannya mungkin, walaupun kita nampak pakai tudung dah, tetapi masih nampak dadanya. Dah pakai pakaian yang sesuai untuk pergi hiking, tetapi masih lagi belum tutup aurat dengan sempurna. Pakai seluar, pakai baju muslimah, tetapi nampak bentuk tubuh lagi. Walaupun muslimah, tetapi nampak. Kadang-kadang kita rasa pakaian itu betul namanya baju t-shirt muslimah. Pakaian boleh bubuh apa nama saja. Islam boleh dikosmetikkan atas apa saja benda, hanya untuk dijual, hanya untuk kita dagangkan, hanya untuk kita jadikannya sebagai satu bentuk perniagaan.
itu nama Islam yang kita nak jual. Sebab apa? Marketnya ada, tetapi adakah speknya betul-betul patuh syariat? Yang kita nak adalah patuh syariah. Longgar. Sejauh mana dia longgar? Once kita dah mula naik ke atas, once kita dah mula berpeluh, kita dah mula ditiup angin, kita dah mula dengan keadaan kita waktu tu dah tidak ada lagi dah rasa-rasa nak cover line, rasa nak duduk-duduk, rasa nak ni, kita akan duduk dalam keadaan kita tak selesa. Once kita duduk, dah boleh pergi naik hutan, walaupun dikatakan tak, saya pergi dengan kawan-kawan perempuan saya je, dan saya tak ada lelaki yang ikut saya. Tapi ini cerita, ini benda yang kita kadang-kadang tak sedar. Pergi naik hiking apa semua, tapi cakap saya pergi dengan kawan-kawan perempuan saya. Tapi once kita dah mula selfie, kita selfie dalam keadaan kadang-kadang kita tak sedar diri, kita terlupa. Kita dah lupa keadaan waktu tu tengah seronok. Kita selfie dalam keadaan kita angkat tangan apa semua, tunjuk peace, dalam keadaan gediknya tu ada. Ni cerita dia untuk perempuan ni. Gediknya tu menunjukkan satu aura. Aurat adalah bicara aura. Kita menunjukkan aura kita kepada manusia yang lain. Kita masuk dalam Instagram, kita masuk dalam Facebook, kita masuk dalam keadaan media sosial yang kita dah tayangkan pula kepada semua lelaki-lelaki yang boleh perhatikan akaun kita tanpa batas. Ulang benda yang kita buat dengan izin, dia walaupun kita buat benda itu halal kerana suami dah izinkan, tetapi yang salah tetap salah tak? Tetap salah. Dosanya tetap ada tak? Tetap berlaku. Dan benda yang kita buat itu dia boleh pergi lebih jauh bila mana kita buat dengan sengaja pula kita menyebarluaskan benda itu kepada orang luar. Tu belum campur lagi sepanjang perjalanan tu sembang apa dengan orang kawan-kawan kita, ada benda yang kita cakap pasal hal keluarga kita, privacy, melibatkan suami, isterinya. Banyak benda lah sebenarnya kita kadang-kadang kita tak tertapis. But then itulah kita dah terbuat benda tu dan sekarang kita tersedar. Gambarnya dah tersebar luas tak? Sudah. Ada benda yang kadang-kadang kita tak sengaja kita tonjolkan kepada orang luar dan orang melihat kita. Aurat kita, aura kita, kita dah menunjukkan, memanggil. Dan benda ni kita nak kena jagalah. Okay? Itu simple thing. So, falsafah jahiliah di sebalik Al-Baqarah ni lah cerita lembu. Once dah dibebas, terkeluar kandang, kita akan tengok macam mana lembu-lembu ni bebas merayau, bebas merayap, browsing merata. Kan? Dia macam kambing akan browsing, dia akan cari ulam-ulam, pucuk-pucuk muda yang baik, yang elok, dia akan makan macam tu. Lembu, dia akan browsing rumput. Dia dah tak kira dah, tak tengok atas, kadang dia bawah je. Dia kira buat kerja yang dia suka je, makan. Dah lintas jalan dia tak tengok dah kereta kiri kanan, dia akan terus jalan. Tahu-tahu kena langgar. Itu lembu. Kan? Kadang ni ada cerita pula lembu. Kalau siapa pernah ingat lah satu cerita lembu. Lembu kan pergi minum dekat ni contoh. Lembu ni sekumpulan lembu Lembu pertama dengan lembu kedua. Ni ada 2 ekor lembu Lembu pertama, lembu kedua. Lembu ni dia nampak dia minum air minum air dekat depan dalam sungai tu, dekat tepi sungai, minum air. Lepas tu ada satu tunggul kayu. Ada tunggul kayu duduk depan lembu pertama ni. So lembu ni pun dia nampak, dia kata dia nampak tu kayu, dia ketuk-ketuk dengan kaki dia. Ketuk-ketuk dengan kaki dia. Lepas tu dia tahu tu buaya. Bila dia ketuk-ketuk saja tu buaya tu makan dia. So lembu yang kedua sebelah dia nampak benda tu, kawan dia kena makan, terkebil-kebil dia tengok kawan dia kena makan, dia tak lagi. Lepas tu datang seekor lagi lembu yang ketiga, duduk sebelah lembu yang kedua tadi. Lepas tu dia bagi tahu tu buaya. Lembu yang ketiga ni kata dia tak percaya, tu kayu dia kata. Lepas tu lembu kedua cakap, tak, ni buaya. Sebab dia dah nampak kawan dia kena bagi. Lembu ketiga tak percaya, tu kayu. Dia pergi ketuk nak buktikan ini adalah buaya. Ngap, kena makan lagi sekali. So lembu ketiga tadi terkebil-kebil pula, tengok kawan dia kena makan. Datang lembu keempat, duduk sebelah dia lagi. So benda tu berulang kali. Kebodohan lembu pertama ni, dia nak menyampaikan kepada lembu yang kedua ni, dan dia akan mengulang sampai bila-bila. Sebab tu kita tengok hari ni lembu tak pernah lari, kecuali mana dia tetap kena sembelih, tetap kena jadi satu bahan keperluan untuk kita makan, livestock kita.
tak jadi apa, dia tak ada pelajaran. Kita ni manusia ni ada akal lagi, nampak benda tu dah berlaku, kita akan cuba elak, kita akan cuba tahu, kita faham. Itu beza akal kita dengan akal yang ada pada lembu. So video tu menarik juga, nanti kita boleh tayangkan, ada rezeki kita tayangkan. Dah pagi-pagi kena sekeh dah. Tak, jangan, benda tu realiti, realiti kita dalam kehidupan kita yang menampakkan kita ni adalah siapa. Dan itulah kita yang kita nak, kita tahu, kita yakin dan kita pasti. Perbuatan kita sekarang ni tidak lain dan tidak keluar daripada apa yang dah ada dalam basmalah. Okey, 30 minit pertama loceng dah bunyi. So hari ni kita nak tengok ayat yang berkaitan dengan surah Al-Baqarah. Ayat pertama Alif Lam Mim, itu mudah, tetapi kita nak pergi kepada ayat yang berkenaan dengan okey, kita buang sikit tajuk ni. Okey, boleh buka surah 2 ayat yang kedua. Tengok dekat situ, zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Perkataan pertama yang kita nak kena faham sekarang ni adalah bicara tentang kitab. Ini adalah ketetapan. Pertama, ambil zalikal kitab. Kitab, bukannya hari itu kita dah tunjukkan beza antara Al-Quran dengan kitab. Apa itu Quran, apa itu kitab? Al-Quran adalah proses iqra'nya. Proses iqra', bacaan tersebut, kajian, penggalian. Ayat-ayat itu hendak dibaca. Nak dibaca bagaimana? Nak dibaca sebagai petunjuk, sebagai hudan, bainat dan furqan. Kita baca, dia akan menjelaskan. Tahu, kita baca ayat itu, Quran itu, kita baca ayat itu, dia menjelaskan. Dan dia menjelaskan, dia membuktikan sesuatu. Apa yang ada depan mata kita, dia akan membainatkan kepada kita bukti. Apa Allah sebut, apa ada depan alam, betul. Lalu dia mendatangkan furqan. Itu Al-Quran. Baca, mengocak jiwa kita, minda kita, hati kita, mendengar ayat-ayat Allah itu, kita menyebabkan kita menggunakan pendengaran, penglihatan, kita perhati ayat Allah dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk alami, dalam bentuk kalam, dalam bentuk alam. Hudan ada, bainatnya ada. Hudan di alam ayatnya, bainatnya di alam ini ada. Allah kata ada munafik manusia yang munafik dekat dalam muka bumi ini. Allah kata manusia yang fasik, ada manusia yang fasik. Allah kata jangan engkau berkata kepada ibu bapa. Depan mata kita ada yang anak-anak berkata kepada mak bapak dia. Kita nampak Allah kata Fir'aun dalam Quran, kita nampak perangai Fir'aun dekat depan mata kita. Hudannya ada, bainatnya ada. Apa saja yang Allah sebutkan dalam Quran, kan? Kalau contoh kita tengok, ada dinampakkan tentang laut yang tidak, dua lautan yang bertemu, yang tidak bercantum, ada lautan masin, ada lautan. Ada tengok dekat dalam Facebook, kita pun teruja lah, kita kata subhanallah, inilah bukti kekuasaan Allah. But then kita tak ambil pelajaran. Apa mesej Allah sebenarnya dari segi analogi, muhkamat dan mutasyabihat, bicara ayat tadi. So kita tak ambil pelajaran benda tu, kan? Dia dinampakkan Allah kata dalam Quran banyaklah berkenaan dengan apa yang disebutkan tentang sains. Contohnya kejadian manusia, ada dinampakkan tentang manusia ini dijadikan daripada nutfah, setitis mani, kemudian bertukar menjadi seketul daging, lalu dibentuk dengan tulang temulangnya, lalu dibentuklah menjadi satu makhluk yang baru. Ada tak ayat dia? Ada. Dan kita nampak depan mata kita, Allah membenarkan, membuktikan benda itu secara muhkamat, bagaimana penciptaan seorang manusia daripada rahim seorang ibu. Berlaku tak? Ada. Disebut dalam Quran, ada hudannya, ada bainatnya. Hudan ada, bainat ada. Okey? Tu kita bawa sebelum ni. So that is the furqan yang kena ada pada kita. Benarlah apa yang Allah sebutkan tadi. Furqan, yang mana hak, yang mana batil. Allah sebut tentang sihir di dalam Al-Quran. Ada tak sihir dekat atas bumi ni? Ada. Tetapi bagaimana kita nak berfurqan? Sihir yang bagaimana? Orang yang membaca Quran pun dikatakan, kalau Nabi Muhammad dapat Al-Quran, kemudian dia membacakan Al-Quran kepada manusia, semua yang ada waktu tu di zaman jahiliah ketika itu, dia katakan Muhammad itu seorang ahli sihir. Baca Quran pun dikatakan ahli sihir. Macam mana Nabi Muhammad baca Quran boleh jadi orang? Sampai orang pandang Nabi Muhammad itu sebagai orang ahli sihir. Tapi dalam masa yang sama, bila Nabi Muhammad baca Quran, ada orang kata Nabi Muhammad gila. Gila yang macam mana? Nabi Nuh pun dikata gila. Isteri dia sendiri panggil dia gila. Itu Nabi Nuh. Dan dia pun pernah dikatakan sebagai ahli sihir, kan? Nabi Musa, dia mendapat Al-Quran, dia memiliki tongkat, dan dia pun dikatakan ahli sihir.
Apa cerita tongkat Nabi Musa? Apa cerita tongkat yang ada pada ahli sihir Firaun? Semua ini adalah perumpamaan bagaimana petunjuk yang ada dalam Quran nak dibaca dalam bentuk alamnya. Dan adakah ayat-ayat itu tamat sebegitu saja? Maksudnya Allah dah tak cerita dah, kan? Allah cerita lembu dalam Quran. Ada tak lembu dekat muka bumi ni? Ada. Sebagai apa? Bainat, untuk kita furqan. Ini aku ni sama je macam lembu, kan? Boleh tak cakap macam tu? Boleh. Kita nampak lembu tu macam mana? Tengok anak kita, kau ni makan tidur. Baik lagi lembu daripada kau. Kita boleh gambarkan perangai kita tu dah macam lembu. Why? Sebab kita nampak lembu tu macam mana. Dan adakah kita hanya nak jadi sebagai manusia yang sekadar menjadi seperti lembu? Kan? Hidupnya hinggalah matinya tidak ada kebaikan melainkan hanya untuk dimakan. Dan kita sendiri ni dah berapa puluh tahun hidup kat dunia ni, sejauh mana kita dah dikunyah, lungai dah jadi bahan makanan kepada musuh agama. Dia press kita punya nyawa kita sampai kita berhabis demi untuk bekerja dalam sistem dia. Sistem jahiliah yang kita hidup hari ni adalah sistem jahiliah moden. Jahiliah moden yang hidup dalam jiwa kita dan bersarang dalam diri kita sampai diturunkan kepada anak-anak kita. Ini kita. Sistem yang telah pun menyebabkan kita terperangkap. Ke kiri tak boleh, ke kanan tak boleh, ke depan tak boleh, ke belakang tak boleh. Kita sudah duduk dalam mold sistem. Mold ni sibrah. Sibrah adalah cerita celupan untuk kita mencorakkan siapa kita. Sebab tu bayi yang baru lahir, Nabi kata dia ibarat kain putih. Ibunya dan bapanya lah yang akan mencorakkan, tahu, melukis, mewarnai kehidupan anak kita. Bagaimana nak dia jadi Nasrani ke, Yahudi ke, atau Majusi? Tangan seorang ibu dan bapa itu yang akan mold kehidupan anak. Kita yang akan bentuk dia jadi orang yang bagaimana, manusia yang bagaimana, rupa macam mana, perangai binatang ke, perangai manusia ke, semua itu bergantung kepada ibu dan bapa dia. Siapa? Pengembalanya. Kan? Lembu tu sama je lebih kurang. Kaki 4, ada tanduk, tak ada tanduk, kan, rupa badan gedempol apa semua. Makannya, kita tetap bagi makan rumput, kita tetap bagi makan pellet, kita tetap bela dalam kandang apa semua bagai. Dan dia bergantung kepada bagaimana kita nak gembala dia. Pukul berapa nak bawa keluar kandang, pukul berapa nak bawa masuk balik kandang, dah tetap. Kita bangun pagi pukul berapa, start enjin kereta pukul berapa, menghadap jam pukul berapa, masuk pejabat pukul berapa, balik pejabat pukul berapa, ngadap pula jam pukul berapa, sambung balik duduk rumah sampai pukul berapa. Esok kita ulang lagi. Ulang dan ulang sampailah satu masa kita akan menjadi lembu pencin. Terasa orang kalau dengar lembu pencin ni. Kita pencin sampai masa kita dah duduk dalam satu suasana yang kita dah selesa. Dah pencin tak tahu nak buat apa. Dan di situ kita mula balik mencari. Dah sampai usia aku kena kembali kepada agama ni. Dah tua dah. Kemudian kita mula balik nak cari. Dah lama tak pergi masjid ni, kan? Kena pergi masjid lah. Padahal Allah cakap dalam Quran, bicara Al-Quran itu dinampakkan dalam surah Al-Kahfi itu tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah golongan-golongan syabab. Syabab ini pemuda. Kita dikenalkan dalam Al-Quran itu pemuda Kahfi. Sepemuda ini siapa? Namanya pun pemuda, dia tak panggil petua, dipanggil pemuda. Jadi orang yang nak mengembalikan balik agama ni mesti daripada kalangan golongan-golongan muda. Sebab tu dah banyak hadis Nabi nampakkan Allah suka pemuda-pemuda yang rindukan masjid. Tahu? Ini yang mereka datang, bukan mereka datang masjid ketika azannya dah berkumandang. Tak, mereka datang ketika mana mereka datang dalam keadaan bersiapkan diri di masjidnya, menunggu waktu azan tu dilaungkan. Dah ada di masjid. Kita azannya pun masih lagi di rumah. Iqamahnya masih relax lagi berjalan ke arah masjid. Tahu-tahu je dah masuk jadi orang yang solatnya masbuk, muafiq, kan? Mana satu kita? So ini adalah benda yang kita kena check. Allah sebut dalam Quran sebagai hudan, di mana bainatnya di depan mata kita. Cari. Adakah hidup kita sekadar seperti itu? Nak dipress segala
susu kita itu akhirnya sapi yang dapat nama. Tahu? Kerja gila-gila punya. Tak naklah sebut kerja gila babi ke apa. Tu dah jadi makhluk yang lain. Kerja gila lembu. Tukar sikit kan. Kita kerja gila-gila punya. Punyalah kita kerja gila-gila macam lembu ni. Sebab apa? Sebab kita nak mencapai maksud dan tujuan. Tujuan siapa? Bukan tujuan kita. Tujuan pengembala. Pengembala memang nak suruh kita gemuk. Memang nak suruh kita makan. Memang nak bagi kita besar. Memang nak kita jadi sesuatu yang, tetapi dia nak kita tunduk kepada dia. Sebab tu lembu tak ada masa dia nak angkat kepala. Banyak masa dia tunduk saja. Kerjanya tunduk sebab rumputnya di bawah. Adalah kadang-kadang dia browsing benda yang kat pokok tu sikit. Tapi kebanyakan masa dia penat, dia duduk. Sampai masa dia lentuk. Itu je. Adakah kita nak jadi macam tu? Kan? Dibagi pangkat, dibagi gaji. Engkau nak gaji berapa? Bagi. Engkau nak kehidupan apa? Bagi. Engkau nak jadi lembu bagaimana? Bagi. Bagi. Dan itulah sistem yang sedang berlaku dalam masyarakat jahiliah moden hari ni yang kita tak sedar. Kita dituba, kita diracun, kita diberikan dengan pelbagai vaksin dan juga pellet yang akan menyuburkan kita. Diperah susu kita, diperah tenaga kita, digunakan kita seboleh-bolehnya sampailah masanya kita disembelih dan kita akan disembelih. Sedar-sedar nyawa dah habis. Sedar-sedar umur dah habis. Sedar-sedar tenaga, kederat dah habis. Habis kepada siapa? Habis kepada sistem yang bukan daripada sistem Allah, tetapi sistem yang dicipta oleh Dajjal, sistem yang dicipta oleh Taghut. Tetapi itulah kita tak boleh, susah sangat kita nak keluar. Sebab apa? Kalau saya tak kerja, macam mana saya nak makan? Kalau saya tak kerja, saya nak bagi makan apa anak isteri saya? Kalau saya tak bekerja, macam mana saya nak hidup? Macam mana saya nak ini? Banyak tak persoalan? Banyak. Why? Kerana kita sudah duduk dalam sistem tersebut. Dan kita dah diikat dengan sistem tersebut. Kalau tak ada ijazah, macam mana nak kerja? Kalau tak ada sijil, macam mana nak ni? Kalau tak ada ni, macam mana nak sara anak bini? Kalau tak ada ni, macam mana saya nak kahwin? Kalau tak ada ini, macam mana ni? Kita sudah dipropagandakan, dah didoktrinkan dengan kita memerlukan dia. Sampai begitu sekali doktrinisasi yang berlaku kepada kita. Kita dicipta dalam satu sistem. Sistem bagaimana? Bila mana untuk kita mendapat satu perkara, dia reverse engineering. Kita diberikan impian, cita-cita. Okey, besar nanti engkau kena jadi dia ni. Jadi siapa? Contohnya, engkau nak jadi apa? Engkau nak jadi engineer. Okey, nak jadi engineer. Kau perlu buat apa? Engineer kena ada kemahiran dan juga pengetahuan, ijazah, certification begini. So we aim ke arah itu. So nak dapat itu, kau kena buat apa? Engkau kena masuk ke dalam universiti ini. Kau kena ambil ijazah ini. Okey, dah masuk. Berapa bayaran dia? Engkau kena bayar ni. Tak mampu bayar? Boleh, kau ambil pinjaman ini. Okey. Sebelum itu pula, reverse engineering lagi. Engkau kena duduk dekat SPM. Berapa tahun? 5 tahun. Tapi engkau nak masuk sekolah menengah, kau kena buat apa? Engkau kena masuk sekolah rendah. 6 tahun. Kau kena excellent dalam pendidikan ini. Kau kena score subjek ini. Kau kena jadi orang yang kurikulum begini. Kau kena masuk aktif begini. Kau kena duduk dalam dunia sosial macam ni. Kau kena jadi pengakap. Kau kena jadi kelab rakan sebaya. Kau kena masuk kelab ini. Kau kena jadi orang yang begini. Benda itu sudah pun diformulakan. Dah diletakkan satu kaedah macam mana nak mencipta manusia, tetapi manusia itu adalah orang yang duduk di dalam sistem yang sudah mereka cipta. Itulah kita. Siapa? Orang yang ada kepentingan tetapi tangannya gaib. Gaib tak tangan dia? Tangannya gaib. Jadi itulah yang kita kena sama-sama cari jalan untuk tahu di mana kita. Dan kita tak boleh keluar dari sistem tu. Dan kita dah, anak kita keluar perut saja, dia sudah ada nama dengan bank. Why? Kalau mak bapaknya sudah sediakan satu sistem pewarisan ni kepada anak. Dah hutang. Keluar anak dah berhutang. Nak belajar, nak pendidikan, ibu bapa pula berhutang dengan anak. Sebab apa? Bekerja keras ni, bukan ni nak bagi anak pendidikan untuk anak, mak bapaknya. Mak, siapa tak sanggup bekerja keras demi anak? Bapa mesti wajibnya bekerja keras demi nafkah untuk anak. Itulah tanggungjawab sebagai seorang bapa. Tetapi malangnya bapa dan mak tak mampu untuk mendidik anak dari sudut pendidikan akhlak. Kena sos benda ni keluar, hantar ke sekolah. Kena sos benda ni pergi keluar rumah. Dan kita rela anak kita duduk dekat dalam sistem. Kita merelakan anak kita duduk dalam sistem tersebut. Simple
kita pernah merasai dunia yang penuh kezaliman. Tak kira lah zalim tu macam mana, bergantung pada situasi masing-masing. Kalau cerita pasal saya pernah duduk dalam sekolah rendah, saya pernah duduk dalam sekolah menengah. Kita pernah diklasifikasikan budak yang pandai dalam kelas yang pandai, budak yang cerdik kelas yang cerdik, kurang cerdik, bodoh sikit, bodoh teruk, akhlak buruk, semua ada. Sistem yang dah memang ditetapkan pendidikan kita waktu tu. Bukan nak bash mana-mana, bukan nak mengata tak. Ini adalah satu furqan peribadi, di mana kita duduk di dalam sistem begitu. Dan pergi ke sekolah menengah, tanya budak lelaki, bully is something yang memang akan ada. Pergilah ke mana, sekolah mana. Nasib baik tak kena, nasib tak baik kena. Paling buruk yang lelaki kena tiup kipas sampai pusing, biasa. Paling buruk sekali pun lekeh-lekeh, tak kena secara fizikal, kita disuruh basuh baju senior. Ada tak? Ada. Dan ibu bapa tolerate benda tu. It's normal. Biasalah ragging benda tu kan. Sikit-sikit benda tu adalah. Tapi benda tu nanti dia akan jadi satu habit. Aku dah pernah kena, kau tunggu aku besar nanti, aku pula nak buat kat anak. So benda tu akan jadi generasi kita akan jadi. Dan kita dah tahu dah. Pergi sekolah saja benda tu akan ada. Hari ni kita tengok dekat YouTube bersepah budak kena pukul, kena belasah sampai dah jadi binatang dah hukum dia. Duduk dekat sekolah agama sekalipun, hantar kau pergilah tahfiz sekalipun. Ini belum lagi cerita masuk perlakuan-perlakuan sumbang dalam sekolah tu sendiri, berlaku di kalangan guru dan murid sendiri. Zina boleh berlaku, semburit boleh berlaku, LGBT boleh berlaku, suka sama suka di kalangan jantina sendiri pun berlaku. Dia tak campur lagi semua benda-benda sosial yang berlaku. Hari ni kebimbangan kita tu adalah tahap maksimum. So kalau kita jadi mak bapak, kita tak bimbang benda ni, then you are gone, man. Kita tak layak dipanggil mak dan bapak kalau kita tak risau dunia hari ni sedang makan anak kita. Dunia hari ni sedang melanyak anak kita. Sedap dia sedang mempergunakan anak kita. Dan kalau kita rasa masih selesa lagi benda ni, kita rasa masih seronok enjoy benda ni dengan kehidupan yang dunia luar sedang offer kita, tetapi kita rasa it is normal. This is life. Mudah kita cakap macam tu. Tapi kita tak bimbang. Macam mana aku nak tinggalkan anak cucu aku ni dengan dunia yang macam ni? Itu kebimbangan yang ada. Kerisauan yang kita dah boleh fikir jauh. Anak yang sama kita hantar ke sekolah, dibuli, dia datang dengan inferiority complex. Saya ada kes, saya pernah handle satu kes, anak dihantar ke sekolah. Dan dia jadi mangsa buli, dan bulinya dalam bentuk sexual harassment. Budak tu mengalami tekanan perasaan kerana apa? Kemurungan, depression dia sangat tinggi. Right? Di situ dia mengenali apa tu seks. Benda berlaku. Dan budak tu kena waktu tadika. Harassmentnya datang daripada budak ni, budak perempuan. Harassmentnya datang daripada seorang lelaki, anak pengasuh. Anak pengasuh Anak pengasuh buat sesuatu sehingga budak tu consider kes cabul. Sebab dia dah sentuh bahagian kemaluan perempuan ni. Waktu tu dia kecil. That event, ni cerita benar, that event menyebabkan budak itu mengalami depression, menyebabkan dia rasa benci dengan lelaki. Benci lelaki tau. Even dalam keluarga dia tu ada lelaki, abang dia pun dia tak suka. Dia cuma sayang mak dia saja. Sebab tu saja yang tengok. Okay? Dan kemudian sampai satu level dia masuk sekolah menengah. Masuk sekolah menengah, masuk universiti, dia mula berkenalan dengan perempuan, dan di situ ada satu attachment bonding dengan perempuan. Perempuan tu pula kebetulan adalah seorang LGBT yang aktif. Malang ni nasib dia. Dan di situ cinta yang terlarang ni berputik, suka sama suka. And guys, jangan terkejut, ini berlaku di universiti Islam yang ada di dalam negara kita. Tak payah sebutlah mana, tetapi yang berada dalam negara kita. Budaknya bertudung, pasangannya pun bertudung, dan mereka suka sama suka. Dan benda tu cuma disedari keluarga dia bila mana mak dia perasan anak dia ada masalah. Dah mula tak cakap apa semua, dah soal balik, kemudian didapati apa yang berlaku bila mana perempuan tu clash dengan anak dia. Clash tau dengan anak dia. Once clash benda tu, anak dah jadi perasaan dia dah marah. Rasa dunia ni dah tamat.
dah mula tak percaya dengan Tuhan, dah mula persoalkan Tuhan. Kenapa jadikan aku perempuan? Kenapa tak jadikan aku ni lelaki? Kenapa? Dia adalah player kepada perempuan tadi. Ini cerita betul guys. Ini cerita betul. Ini bukan main-main lagi ni. Ni benda yang ada depan mata, yang hari-hari masuk depan mata kita, yang kita nampak, dan kita kadang-kadang kita tak sangka. Kita duk rasa benda ni berlaku dalam TV. Tapi benda ni dah datang ke dalam RPWP, orangnya datang dan nak merawat benda tu. Sedih sedih. Ni anak kita, generasi yang berlaku depan mata kita. Anak luar nikah jangan cakap lah, yang datang melalui pintu RPWP ni, dah berapa ramai datang dalam keadaan bunting, datang dalam keadaan berserah diri untuk menyelamatkan anak dalam perut. Tapi dia tak nak pun anak tu. Dia, aku nak kembali balik ke sekolah. Nak kembali, dan kita tahu once dia balik ke sekolah dia akan dipanggil sebagai sampah masyarakat kerana dia dah pernah kena rogol, dan kemudian dia akan mengulangi balik keseronokan tu. Anak dia dah tak nak. Ini budak umur 16 tahun. Dan kalau kita masih rasa dunia ini selamat lagi dengan segala kejahilan moden ini, dan kita pula rela anak kita dihantar keluar. Dah saya pun tak tahu macam mana perasaan kalau kata anak dara kita nak hantar keluar dalam keadaan dia dara, dan kita akan terima dia balik dalam keadaan dia hilang dara. Tu perasaan yang paling takut sekali saya hadapi. Sangat bimbang. Dan kalau kata kita sendiri sebagai ibu dan bapa tak ada perasaan cemburu itu, dalam keadaan jenayah boleh berlaku depan mata kita at any time. Aksiden boleh berlaku walaupun kita adalah seorang pemandu yang berhati-hati, dia boleh jadi orang lain langgar kita at any time. Zalikal kitab. Ni cerita Quran je ni. Nak cakap zalikal kitab. Ini ketetapan. Benda depan mata ada, benda yang dalam Quran ada, dan kita boleh bayangkan benda ini adalah kehidupan yang berlaku sepanjang masa. So cari balik di mana kita nak jadi orang yang berakal, menggunakan akal, berfikir siapa kita dalam sistem yang Allah dah cipta, dan Allah bagi pilihan. Engkau pilihlah, engkau nak jadi orang yang macam mana. Allah dah tunjukkan buktinya, Allah dah tunjukkan bainatnya, Allah dah nampakkan apa yang boleh berlaku once engkau ingkar ayat Allah. Ini dia. Allah cipta syurga, Allah juga yang cipta neraka. Dan jangan kata Allah zalim, kenapa mesti mencipta neraka, sedangkan Allah cipta manusia dengan harapan semuanya nak ke syurga. Dah, Allah memang nak semua orang pergi syurga, tapi kita yang memilih untuk masuk ke neraka. Itu kesilapan kita. Okay? So zalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Al-Quran yang kita dapat ini semua adalah benda yang akan menyebabkan kita jadi orang yang bertakwa. You are very committed untuk mencegah keji dan mungkar. How? Carilah jalan macam mana nak cegah keji dan mungkar itu dengan tangan. So tangan ini jangan ingat kita nak kena penampar orang saja, nak kena bedal orang saja, tumbuk orang saja, berlawan, mengangkat senjata. Itu bukan sekadar. Tangan is sesuatu yang menggambarkan kekuasaan. Tangan yang berkuasa. Kita mampu membuat apa saja dengan tangan kita. Sebab tangan inilah yang Allah cakap, lihatlah, berjalanlah di muka bumi dan lihatlah kerosakan akibat tangan-tangan manusia. So tangan kita lah yang mencorakkan anak kita jadi bagaimana. Tangan kita jugalah yang menulis kitab Al-Quran. Allah kata begini, kita tulis lain. Tangan kita juga. Ini kerosakan, punca kepada kerosakan manusia daripada tangan-tangan manusia. So Allah dah bagi kuasa. Kita nak corakkan anak kita jadi apa, isteri kita jadi apa, dan kita nak bentuk keluarga kita jadi macam mana. Tangan kita. So kalau kita dah dapat Quran, kita dah yakin, dah dapat kitab, dah dapat ketetapan, we are very jelas ke mana hala tuju kita. Tapi bagi orang yang tak dapat Quran lagi, tidak memahami Al-Quran lagi, dia akan duduk dalam keraguan. Sekejap ke kiri, sekejap ke kanan. Masih ragu-ragu, masih mencari-cari, masih tercari-cari, masih lagi berjalan dalam keadaan meraba-raba. Itulah raiba fi. Hudan lil muttaqin. Hanya untuk orang yang betul-betul committed nak melaksanakan islah. Amal soleh itu adalah pekerjaan yang membawa kepada islah. Amal yang membawa kepada perubahan, pembaikan. So kalau kata kita duduk di dunia ini, you are very pleased to live in this life yang penuh dengan fitnah, pembohongan, kedustaan, kenistaan, penghinaan, kezaliman. Kalau kita masih lagi rasa kita sanggup untuk diperkotak, diperhambakan, dan itulah yang kita akan buatkan pada anak-anak kita. Itulah yang kita biarkan anak-anak kita pun ulang nasib yang sama, mengulangi
silapan yang sama, menduduki tempat kita yang lama. Itu yang kita akan biarkan. So Allah kata dalam ayat yang ketiga, allazina yu'minuna bil ghaib. Siapa orang yang bertakwa tadi? Who are the committed person yang layak untuk kita katakan sebagai orang yang dah dapat kitab tadi tu? Mereka itu adalah orang yang allazina yu'minuna bil ghaib. Gaib tadi itu jangan kita lihat gaib itu hanya cerita tentang makhluk halus. Gaib itu cerita tentang sesuatu yang kita tahu ada, tetapi di depan mata kita mungkin kita tak nampak. Halusnya Allah memberikan Al-Quran itu dalam bentuk ayat kasar dan ayat halus. Ayat kasarnya ada dalam Al-Quran, tetapi kita kena perhalusinya di atas muka bumi ini. Bila mana Allah nampakkan tentang sistem manusia, ada sistem dua sistem, fi sabilillah atau fi sabilit taghut. Ada ashabun nar, ada ashabul jannah. Ada tak Allah ceritakan tentang kategori manusia yang dalam neraka itu? Gaib lagi tak ahli neraka itu? Gaib kan? Ahli neraka kita akan bayang, semua orang lah akan bayang neraka itu lepas kita mati nanti kita akan jumpa neraka dan kita akan nampak syurga. Kita berusaha untuk kita jadi ahli syurga itu. Gaib tak tu? Gaib. Tapi yang gaib itu sebenarnya ada tak di dunia ini? Kalau kita percaya bahawa kita baca Quran, kita akan nampak siapa yang perbuatannya, pekerjaannya, perasaannya, kemurungannya sudah menampakkan dia duduk di dalam neraka dunia. Kisah budak tadi tu sampai dia nak bunuh diri tau. Bunuh diri. Kes putus cinta kerana cinta lesbian. Nak bunuh diri. Neraka tak tu? Neraka. Allah cakap tak orang yang bunuh diri ni tempat dia terus ke neraka? Terus ke neraka. Tak ada ampun. Walaupun dia belum buat, tapi life dia waktu tu dia bukan lagi syurga. Dia dah sudah merasai neraka. Dia dah merasa satu hidup yang padanya dia melalui keseronokan. Seronok. Maksiat ni sesuatu yang manis. Lagi sedap daripada beriman. Buat jahat ni, tetapi buat jahat dalam keadaan, kalau buat jahat dalam takut-takut, ada lagi iman. Tapi buat jahat dalam kita, hui, sedap melantaknya, puas kita buat dosanya, itu bukan lagi dengan rasa takut. Dah hilang dah rasa takut. Allah sudah kita campak keluar. Allah sudah kita buang ke belakang. Allah sudah tidak lagi kita pandang. Tatkala kita melakukan kejahatan itu, melakukan zina ke, mencuri ke, merompak ke, even mengumpat sekalipun, once sedap je mengumpat, mulut itu dah sedap saja kita layan, Allah sudah hilang ketika itu. Yang masuk ke dalam jiwa kita adalah syaitan. Itu pun dah neraka untuk kita. Tak? Syurganya syurga Dajjal. Sedap. Manisnya bercerita, mengumpat, memfitnah itu sedap. Itulah syurga Dajjal. Hakikatnya itulah neraka. Bagi orang yang beriman, dia tak nak duduk dekat dalam tempat tu. Sebab apa? Dia tahu mengumpat tu satu dosa. Dia nak lari daripada neraka untuk orang-orang yang beriman. Nampak? Yang gaib tadi tu yang kita nampak hanyalah sekadar cerita tentang selepas mati tadi, tetapi hakikatnya ada tak di depan mata? Ada. Orang beriman tak nak duduk dalam neraka Dajjal tu. Syurga Dajjal adalah neraka Allah. Neraka Dajjal adalah syurga. Tapi kita nak, kalau boleh, kita faham supaya kita jelas macam mana kita nak buat benda ini dalam kita membaca ayat-ayat kasar dan juga ayat-ayat halus. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah, dan mereka ini mendirikan solat. Dia ada dua perbezaan, mendirikan solat atau mendirikan perintah solat. Kita yang mana satu? Perintah solat ataupun kita sekadar solat? Solat, dia tidak menjadikan kita ini orang yang mampu mencegah keji dan mungkar, melainkan kita mendirikan perintah solat. Dalam solat tu ada banyak tak ayat Quran dibacakan? Banyak. Setiap ayat-ayat itu perintah tak? Perintah. Dan kita berdiri membaca perintah-perintah tersebut, Fatihahnya, sampailah kita baca bagaimana kita nak laksanakan perintah-perintah ini. Membacakan perintah, mendirikan perintah. Kebanyakan kita hari ini, kita sekadar solat, selesai 5 waktu, selesai 25 minit satu hari, dan kemudian kita kembali menjadi manusia yang biasa. Kita kembali kepada sistem manusia. Sistem Allah hanya solat awal waktu, ataupun kalau terlepas nanti boleh qada. Kalau terlepas nanti kita boleh jamak kalau kita musafir.
Kita buat apa-apa pun, kita boleh buat apa-apa, jamak dengan kasar. Sistem Allah itu hanya pada sekadar hukum ritual. Tetapi lepas keluar daripada ritual tadi, kita kembali actually kita duduk dalam dunia yang dah dikongkong dan disistemkan oleh Dajjal. Itu kita. Solat kita hanyalah, Allah sebut dalam Quran, siulan dan tepukan. Sedih kalau ikut dekat dalam cerita jahiliah tadi tu, mereka membunuh anak lelaki. Kalau kata sistem Dajjal, sistem Fir'aun, dia bunuh anak lelaki. Kalau Arab jahiliah dulu, dia membunuh anak perempuan. Kemudian dia akan menyembah idola-idola. Hari ni berapa ramai daripada kalangan kita ni menyembah idola-idola kita. Dia sembah Allah satu, tetapi dia sembah banyak idol-idol, idola-idola. Saya letak dalam caption tajuk hari ni, ada 3 perkara. Pertama, dia nak membunuh anak perempuan. Kedua, jahiliah tentang Mekah ini menyembah berhala-berhala. Hari ni manusia yang mengagungkan berhala berbanding Allah. Dan berhala itu jangan lihat hanya dalam bentuk patung. Hari ni berhala boleh jadi dalam bentuk manusia sendiri. Idola-idola manusia itu yang disembah-sembah oleh kita. Kemudian, nampakkan jahiliah ketika zaman di Mekah itu, kotanya aman, tetapi sekitarnya berlaku rampuk-merampuk. Kita pun dekat Malaysia ni nampaknya aman, tetapi jenayahnya tetap berlaku. Dan ini banyak benda yang kita nak baca secara ayat kasar dan ayat halus. So, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa saja yang kami infakkan, rezeki yang kami berikan, mereka infakkan semula. Yang ni kita kena baca. Infak tu bagaimana? Nafkah itu bagaimana? Nafkah zahir dan nafkah batin. Nafkah ilmu. Allah bagi dekat kita ilmu, adakah kita infakkan balik ilmu itu? Cek rezeki tu, jangan kita nampak rezeki mesti dalam bentuk harta. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Bila Allah kata dan apa saja yang kami rezekikan kepada mereka. Nyawa panjang rezeki tak? Anak rezeki tak? Isteri rezeki tak? Kebahagiaan rezeki tak? Kematangan rezeki tak? Paling besar, ilmu yang Allah bagi daripada petunjuk Al-Quran itulah rezeki yang paling besar. Kefahaman yang Allah bagi kepada kita itulah yang paling besar, rezeki yang kita tak boleh nak tolak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang Allah bagi yang paling besar sekali adalah kita memahami Al-Quran dari segi konteks semasa, dengan menggunakan teks asalnya sebagai panduan dan pembacaan untuk kita membaca Iqra' kondisi hari ini dan juga dalam diri kita. Yang berlaku depan mata kita nak diikra'kan. Apa yang Allah wahyukan semua dah di dada kita, nak kita baca tanda-tanda yang boleh berlaku di masa depan. Itu cara macam mana kita nak mendapatkan nikmat rezeki tadi dan kita infakkan balik. This knowledge bukan milik saya, dia adalah milik manusia. Seluruh alam Nabi dapat dan Nabi sampaikan. Kita cuma orang yang mewarisi hikmah, teknik dan teknik yang ada dalam Al-Quran dan kita sampaikan kepada manusia lain. Kerana ia adalah hak dan milik manusia, milik semua orang. Tugas dan tanggungjawab hanya menyampaikan. Dan orang yang dapat tak mampu bercakap, share pakai tangan. Kuasa di tangan tak? Kuasa di tangan. Kita yang pilih nak share atau tak nak, nak komen atau tak nak tulis atau tak tulis. Mana? Tangan menjadi kuasa kita. Mulut cakap, belum tentu tangan berjalan. Satgi saya buat, nanti saya buat, belum tentu buat. Sehinggalah dibuktikan, kita tunjuk, kita buat, baru boleh percaya, baru boleh yakin, baru boleh beriman. Jadi orang yang beriman ni adalah orang yang bercakap atau orang yang buat? Adalah mereka yang dah buat sebenarnya. Sebab Allah cakap, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa engkau cakap tetapi engkau tak buat? Orang yang bercakap belum tentu lagi dia buat. Walk the talk itu sesuatu yang sangat berat. Nabi adalah golongan yang walk the talk. Nabi-nabi walk the talk. Dapat wahyu, dia jalankan wahyu tersebut, dia laksanakan wahyu tersebut, dia buat, dia run. Kita dapat Quran, zalikal kitab, macam mana nak buat ni? Ragu-ragu tak? Ragu-ragu. Simpan dululah. Dapat kitab, yang ni susah ni, nanti tinggal dulu. Buat apa? Solat dulu. Zakat ni boleh buat ni. Zakat pilih pula. Yang ni okey, yang ni boleh ni. Banyak RM7.5 zakat fitrah. Buat. RM7.5 bayar zakat fitrah. RM7.5 bagi dekat Allah. Tahu? RM7.5 ni bagi dekat Allah. Baju raya kita yang harga 300 tu untuk kita. Untuk Allah RM7.5, untuk diri sendiri 300.
Tak campur lagi kasut, tak campur lagi langsir, tak campur lagi sofa baru, peti ais baru, kereta raya. Kita ambil lagi banyak daripada kita berikan kepada Allah. Untuk Allah, nak cuci dosa ni zakat. Dengan zakat ini, aku tunaikan tanggungjawab aku tahunan bagi isteri, anak semua, RM7.5 seorang. Dengan RM7.5 tu, aku harap Islam akan kembali bangkit. Manusia menjadi aman. Dunia ini akan menjadi selamat dengan RM7.5 kita. Harapan kita semudah itu. Tapi 300 kita punya, baju raya kita punya, kemewahan kita punya, tonjolkan kepada manusia. Islam tidak terzahir menjadi satu yang cantik, tetapi kita persembahkan nafsu kita untuk kita nampakkan pada orang lain. Nampak wa mimma razaqnahum yunfiqun. Benda yang kita dapat, kita infakkan balik kepada Allah. Tapi ke mana infak kita bagi? Infak dalam sedekah ada infak, ada zakat, ada wakaf. Dalam sedekah sedekah itu ibunya, di dalam ibunya itu ada zakat, ada infak, ada wakaf. Laluan untuk kita melakukan sedekah itu sangat luas. Jadi adakah kita dah memberi harta kita untuk Allah, ataupun kita hanya zakatkan RM7.5 dengan harapan dia dapat menghapuskan dosa kita? Harapannya menghapuskan dosa kita tanpa usaha. Ada duit, dosa boleh disucikan dengan duit. Adakah semudah itu? Itu pertanyaan yang kita kena question, tanya diri kita. Bukan argue kita nak bertanya, bukan mempersoal. Soal dan mempersoal dua benda yang berbeza. Mempersoalkan Allah atau bertanya kepada Allah. Tanya Allah, ada jawapannya. Tapi kalau kita mempersoalkan Allah, then something wrong dengan diri kita. Okay? Alhamdulillah, saya rasa sekarang dah pukul 11.10. 1 jam dah pun tamat. Minta maaf kalau kata hari ni agak emotional sikit lah. Emotional sikit. Bukan apa, sebab kita nak menyampaikan, biarlah kita sampaikan dengan roh, biarlah kita sampaikan dengan penuh harapan untuk kita mengubah diri manusia. Seruan itu adalah untuk kita sama-sama mencegah kemungkaran dan perkara keji yang ada dalam diri kita. Dari sudut yang lain, kita rasa kita dah jadi seorang manusia. Tetapi manusia itu adakah manusia berguna ataupun manusia yang tak ada kegunaannya di muka bumi ini? Kita mungkin nampak kita sudah berusaha keras demi agama. Tetapi adakah kita sudah bangunkan agama itu dengan sebenar-benar pembangunan? Adakah kita sudah bangkit, angkat sama-sama agama yang dah roboh? Tiang agama yang sudah runtuh, adakah kita sama-sama pikul, bantu untuk mendirikan agama? Fahami ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami. Kenapa di dalam itu tidak tunjuki aku? Kenapa di dalam itu seruannya tunjuki kami? Siapa kami yang kita kena faham? Kami itu, kenapa kita tak minta untuk aku, kita minta untuk kami? Kenapa mesti ramai yang kita minta? Kenapa untuk ramai yang kita minta? Siapakah kami yang kita perlu jadi? Adakah Islam ini kita boleh masuk syurga seorang diri, atau kita masuk kena berjemaah? Jadi saya suka kalau kita masuk sama-sama. Itu yang penting. InsyaAllah, mudah-mudahan 1 jam yang diberikan ini dapat menjentik, mengocak minda dan akal kita, jiwa kita, agar kita memikirkan ke mana hala tuju kita selepas ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat dan rahmatnya, kasih sayangnya, supaya kita memahami perjalanan hidup kita penuh dengan onak dan duri yang kita hari-hari kena laluinya, melainkan kita akan lalui dengan tenang dan redha. Kuncinya apabila kita mendapat basmalah dan juga Al-Quran yang sebenar hakikat, insya-Allah. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mohon ampun dan maaf kalau kata ada tersalah, terkasar bahasa. Semua yang salah dan kekurangan yang ada itu adalah kelemahan saya sendiri. Saya akui, saya juga manusia biasa yang bernafsu. Kadang-kadang ada terlepas kata, terlepas cakap, bicara yang salah. Mohon ampun dan maaf. Yang baik itu semuanya daripada Allah, menjadi satu rezeki yang diinfakkan kembali untuk siapa saja yang menggunakan ilmu ini untuk manfaat bersama. Ia milik Allah, saya cuma kongsikan semula dalam bentuk yang lebih mudah, dengan harapan mudah-mudahan dia dapat mengembalikan kita kembali kepada jalan yang lurus tadi, insya-Allah. Itu sajalah harapan saya. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi esok hari, insya-Allah, di waktu yang sama. Andai tidak ada aral, kita akan dapatkan sedikit semangat penjelasan dan kita akan sambung balik nota kita daripada
ayat ketiga dan ayat keempat nanti, insya-Allah. Okey, panjang cerita takwa tadi tu. Orang yang committed tadi tu panjang lagi kita nak nampakkan. Biarlah kita perlahan-lahan baca, tetapi di situ ada ruang dan peluang untuk kita perbaiki diri kita, insya-Allah. Okey, panjang cakap ni, nak ending pun tak tahu macam mana nak stop ni. Itulah, korang seronok duk komen ni, saya pun sedap juga baca komen korang. Atau apa pun, silalah beri kesan dan pesan pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapatkan perkongsian. Kalau nak bagi perkongsian ataupun perbincangan yang lebih mendalam, saya jemput untuk masuk ke dalam channel Telegram. Itu ada tme.bicara Baqasid. InsyaAllah dalam tu kita akan jumpa kawan-kawan kita yang lebih ramai. Di situ kita gemburkan lagi banyak asbab di sana. Siapa yang bagi kesan dan pesan adalah asbab yang kita boleh koreksi dan kita perbaiki. Di situ kita ada ruang perbincangan yang lebih menarik, insya-Allah. Hari ini mungkin tak ramai, tak mengapa. Saya tak cari orang ramai, saya cari yang berkualiti, insya-Allah. Kerana kualiti itulah yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua. Haza wallahu yar'ana wa yahfazuna. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.